Terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami dan seperti mana kita sedia maklum, Malaysia akan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN ke-26 pada 26 dan juga 27 April nanti dan berhasrat untuk memainkan peranan penting untuk menjadikan perusahaan kecil dan juga sederhana PKS di rantau ini sebagai penggerak hubungan pasaran dan juga perdagangan intra-ASEAN. Dan sebagai permulaan, kerajaan telah pun melancarkan baru-baru ini rasanya pada 8 Januari yang lalu menubuhkan Persatuan Usahawan Muda Malaysia ASEAN ataupun MAI dengan objektif utamanya menghubungkan usahawan-usahawan muda Malaysia dengan rakan-rakan di negara anggota ASEAN ini. Baik, untuk itu kita terus berbicara lanjut berkenaan dengan ASEAN hari ini, Usahawan Muda Ekonomi ASEAN bersama dengan usahawan-usahawan muda kita. Ya, silakan Hani. Saya benarkan terus. Bersama tentunya Tuan Syed Nabil Al-Jafri, Setiausaha Agung Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Masih lagi bersama kita pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita ucapkan selamat datang juga kepada Deborah Bertro, Naib Presiden MAI, dan juga di hujung sana Andrew Lee, Presiden MAI. Sebut betul MAI. Ya, okay, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, okey. Jadi kita nak terus berkongsi dengan lebih banyak tentang. Okey, pertama sekali kita lihat sekarang ini saya rasa usaha-usaha untuk mempergiatkan komuniti ASEAN yang akan dilancarkan pada hujung tahun nanti semakin rancak. Jadi fokus kepada golongan muda ataupun golongan belia pula, bagaimana apa sebenarnya kedudukan dan juga potensi yang ada pada golongan muda ini. Tuan Syed. Okay. Terima kasih Hizri. Sebenarnya kami di Majlis Penasihat setiap tahun berjumpa dengan ketua-ketua negara ASEAN. Tahun lepas di Myanmar bulan 11 kami bercakap tentang bukan saja isu-isu penting soal perniagaan, tetapi dari segi demografik. Jadi demografik dari segi ini bila kita lihat daripada demografik ASEAN, lebih pada 50% penduduk ASEAN di bawah umur 30 tahun. Jadi kita memang golongan yang muda dan lebih 60% bawah 40 tahun. Jadi berkat persetujuan semua ketua-ketua negara ASEAN, mereka semua berpakat untuk menubuhkan Persatuan Usahawan Muda ASEAN di setiap negara ASEAN. Jadi seperti yang saudari katakan tadi, 8 bulan 1 Malaysia selaku pengerusi, salah satu langkah pertama kerajaan adalah untuk menubuhkan Persatuan Usahawan Muda ASEAN Malaysia. Jadi insya-Allah berkat dengan penubuhan ini, mereka dapat bergabung sama dalam satu rangkaian di sekeliling ASEAN untuk bekerjasama dan meluaskan jaringan perniagaan mereka. Baik, kita nak tanya pada Presiden MAI sendiri dari segi fungsi, sebab bandangkan ini masih lagi baru, apa langkah pertama yang telah pun dibuat setakat ini oleh MAI? Benarkan saya bagi sedikit sebanyak tentang background MAI ini ya. Sebagai satu Malaysian, we have always been borderless and breaking boundaries. Jadi sedangkan kita dah biasa dengan multiracial, multi-language and all that. Kita tak ada problem nak cross borders around negara-negara jiran kita ASEAN ni. Jadi dengan itu, dengan implementation yang akan datang dengan ASEAN Economic Community ni, there's a shifting of focus daripada market pasaran-pasaran tradisional kepada pasaran jiran kita sendiri sekarang, ASEAN kita talking about. And jadi dengan intra-trade ni yang tak kurang daripada 25% ni, jadi ia diberi banyak peluang untuk kita meningkatkan kita punya prestasi dalam market ni. Jadi vision kita ni how SME nak benefit apa sini, it's memanglah expansion of market. Fungsi kita pertama is to activate and connect usahawan-usahawan muda dalam Malaysia, bergaul, connect dengan young business leaders in ASEAN. Jadi dalam menerusi official ataupun official channels untuk mempromotkan business connectivity, skills, exchange of inovasi. Jadi objektif pertama kita promote ASEAN sebagai as a whole to Malaysians, and then kedua promote awareness about ASEAN Economic Community. Ketiga, kita nak promote Malaysia as a single hub untuk negara-negara antara negara jiran kita.
Baik. Dan kalau kita lihat golongan muda banyak tertumpu di dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana ya. Jadi pada pandangan Cik Deborah sendiri ya. Jadi bagaimana golongan muda ini harus mungkin belajar untuk memecahkan kepompong yang ada ya, untuk keluar daripada kelompok kecil dan sederhana itu di dalam negara, tetapi pergi pula kepada pasaran ASEAN yang lebih luas, kerana itu saya rasa satu cabaran yang mungkin baru bagi golongan muda lebih lagi dalam Malaysia sendiri. Pada pandangan So dekat MAI ni kita akan buat banyak summit, banyak training sessions untuk macam mentorship training, expo, dan kita akan every month nak buat macam round table discussion untuk semua usahawan muda yang nak datang, yang nak belajar lagi untuk macam mana nak keluar ke Malaysia, nak pergi negara lain dekat ASEAN. Dan kita nak buat mentorship dengan semua leaders dekat ASEAN punya countries. So kita akan buat macam webinar. So dia orang boleh minta ask questions untuk belajar, untuk nak macam mana nak pergi ke, for example, Vietnam. Macam mana nak buat business ke sana. So MAI ni kita akan bagi training dan satu platform untuk semua usahawan muda yang nak keluar Malaysia. Baik. Okey, Encik Lee dan juga Cik Butro mempunyai latar belakang dalam bidang media sosial. Saya rasa ini satu kekuatan yang perlu diguna pakai oleh golongan muda, kerana saya rasa media sosial ini merupakan satu platform yang sangat baik untuk digunakan, dan golongan muda lah yang saya rasa paling pakar sekali dalam platform ini ya. Dan saya sebagai bagaimana itu boleh kita ketengahkan lagi. Pandangan Cik Lee dan juga Cik Butro? Ini kita kena cakap daripada segi ABC yang kita ada untuk MAI. A itu ialah pertama kita kena audit market yang sedia ada dalam ASEAN. Second tu B tu to build branding. Kita kena memastikan barangan, produk, services kita at least better or good or better than the competitions in ASEAN's context. The third one is C, to re-examine the communication, so make sure that the brand itself addressing the wider audiences. Jadi dengan guna framework dan essence ni, kita nak extend this to using social media, and all of our communities here come from different backgrounds. We have got creative, we have got branding, we have got e-commerce, we have got me myself. You know, dengan hubungan kita dan background kita yang sedia ada sekarang ni, kita dengan leverage of social media kita kena push dengan multi channels, Facebook, YouTube content, artikel, blogs untuk extend pengetahuan tentang AEC dan entrepreneur landscape across ASEAN, negara jiran-jiran kita ni. Baik, di kalangan usahawan muda ni, mereka memang menggunakan platform laman maya tu sebagai cara untuk mereka menjadi usahawan. Tapi apa sebenarnya kalau dilihat dari segi pro dan juga kontra? Kita nak melihat dari segi kelemahan dan juga kekekalan di kalangan golongan muda ni, terutama sekali dalam bidang keusahawan. Apa antara benda yang perkara yang rasa selalu yang sering melemahkan, melunturkan semangat mereka untuk terus pergi lebih jauh, macam setakat berada di situ saja? Pada pendapat saya, memang betul social media, alam maya, internet ini merupakan satu alat yang banyak digunakan oleh golongan muda. Dan kita cakap tentang kebaikan dia dululah. Kebaikan dia adalah maybe untuk penyambungan mereka atau pembukaan pasaran. Orang panggil access to market. Access to market. Mereka terus kepada pasaran itu sendiri. Pada masa yang sama, kita boleh lihat e-commerce tadi, seperti Deborah dengan Andrew katakan tadi, e-commerce sekarang ni cuma 1% saja daripada jumlah retail purchases dalam ASEAN. 1%. Jadi peluang masih banyak kalau kita bandingkan dengan seperti saudara Hezri kita bincang tentang Kesatuan Eropah minggu lepas. Kesatuan Eropah lebih kepada 9 ke 11%. Jadi potensi untuk kita banyak.
Tapi kita di Malaysia kita selesa. Kita kat mana kita pergi kita ada internet, kita ada phone, kita ada 4G apa sebagainya. Tapi di negara-negara ASEAN yang lain, mereka infrastruktur internet tu sendiri kurang baik. Myanmar, Cambodia, Laos masih jauh ke belakang. Tapi kalau kita lihat dari segi kelemahan dia pula, saya rasa pada saya walaupun kos untuk berniaga melalui internet ni boleh dikatakan lebih rendah daripada cara perniagaan biasa, biasalah orang muda kita kekurangan wang. Jadi modal untuk berniaga tu masih merupakan satu aspek yang perlu kita selesaikanlah. Jadi InsyaAllah berkat dengan sokongan daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kita pun dapat banyak sokongan kuat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa. Jadi banyak terima kasih kepada dia. Jadi insyaAllah dengan peluang ni, dengan jalinan hubungan ni antara usahawan muda sekali dengan kita punya kerajaan, insyaAllah mereka dapat sedikit sebanyak membantu dalam mempromosikan usahawan-usahawan ni ataupun ruang perniagaan melalui alam maya tu sendiri. Okey, soalannya sekarang ni tidak ada modal. Takut sebenarnya ataupun sebenarnya macam mereka memang sentiasa berada dalam keadaan selesa, tidak mahu lagi ke depan. Itu antara 3 faktor ini sebenarnya. Mana satu yang sebenarnya yang peratusnya lebih tinggi selain daripada masalah modal tu tadi? Saya rasa okey. Mungkin dari segi biasalah orang bila kali pertama mungkin dia orang confidence mereka kurang sikit. Tapi ini yang saya nak katakan, yang sebenarnya kebolehan usahawan-usahawan muda di Malaysia ni memang cukup hebat. Kalau kita lihat macam-macam perniagaan, bukan saja dari segi e-commerce, alam maya sebagainya. Mereka buat bisnes coklat, ada yang buat coklat mereka sendiri. Dari segi inovasi, sebenarnya setiap kali bila saya berjalan untuk ASEAN Business ni kan, untuk Majlis Penasihat ASEAN ni, banyak yang bertanya kepada saya, macam mana kita nak dapatkan produk-produk Malaysia ni sendiri. Sedangkan sambal belacan pun dia orang cari dengan kita. Dia orang cari. Jadi mungkin betul seperti saudari katakan tadi, mungkin confidence tu mungkin kurang sikit. Tapi kalau mereka dapat lihat sikit, buat research sikit, mereka akan lihat permintaan tu ada. Dan kita punya kebolehan tu memang cukup. Dan kalau di bawah persatuan ada berapa ramai orang setakat ni? Setakat ni 12. Tapi kita dah ada sign ups lebih kurang 300 members setakat ni. Baik. Jadi selepas ini bagaimana MAI boleh membantu usahawan muda di luar sana khususnya yang berada di Malaysia dan caranya, dan bagaimana pula lebih ramai usahawan-usahawan di sana dapat menyertai bersama-sama dengan MAI? Okey. Secara kesimpulannya ni, AEC mewujudkan satu gabungan kekuatan atau kuasa yang begitu juga cukup hebat untuk kita bersaing sebagai satu unit dengan ekonomi-ekonomi blok yang lain. Dengan itu, as our vision, kita nak leverage dengan vision dia, dan kita nak keluar daripada Malaysia. Jadi saya amat menggalakkan usahawan-usahawan yang muda dalam Malaysia ni, kalau dia nak ambil tahu tentang MAI ni, dia orang boleh menghubungi kita melalui laman website Facebook kita, facebook.com/maAYE.org. Jadi itulah sekarang cara dia. Jadi ada website lagi yang seperti Deborah kata tadi, dalam satu bulan time kita akan livekan dia lah. Jadi semuanya dalam proses ya. Semua dalam proses. Sejak daripada 8 Januari lalu, saya rasa sekarang ini masa untuk MAI membina kekuatan mereka dan juga mengembangkan mungkin kemampuan untuk membantu usahawan di luar sana. Jadi anda semua juga rebut peluang ini untuk bersama-sama dengan Persatuan Usahawan Muda Malaysia ASEAN ataupun MAI yang insya-Allah akan membantu kita semua untuk melonjakkan perniagaan ke peringkat ASEAN.